Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Tak macam tengah hari kat luar sana. Mendung. Right. So, pagi pula kan. Taklah pagi, tengah hari kan. Salam Puan Adira, Puan Elisa. Salam Puan Zahidah. Salam. Salam pula kan. Salam Puan Fadila. Alright. So hari ni saya just tengah hari ni tak ada apa topik khas. Saya tak ada apa-apa topik khas yang nak dibincangkan. Okay, so just open hari ni. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke? Just santai-santai hari ni, sembang-sembang santai. Biasa kalau ada topik-topik khas tu biasa saya buat malam kan. So tengah-tengah hari ni sambil anda mungkin nak makan tengah hari ke kan. Kalau nak makan tengah hari. Saya nak makan tengah hari pun macam tak sanggup rasanya sebab tak rasa macam tengah hari. Tak rasa macam tengah hari sebab mendung kan. So hopefully cuaca kita bertambah baik lepas ni insyaAllah. Dan bagi semua yang menghadapi ataupun mengalami banjir kan, saya doakan supaya dipermudahkan anda punya urusan. Alright. Okay. Macam mana nak keep fokus bila buat sesuatu aktiviti? Alright. So fokus ni dia ada banyak jenis tau. So bila kita bercakap tentang fokus dia ada beberapa jenis fokus yang kita kena tengok. Okay. So and then kena tengok juga aktiviti tu macam mana. So alright, sebelum tu saya nak maksudnya untuk fokus untuk fokus ni saya nak adjust sikit berkenaan saya nak bincangkan sikit berkenaan fokus sebab saya rasa mungkin ramai yang beranggapan fokus tu adalah bila anak boleh duduk diam. Betul tak? Kita akan rasa anak kita fokus bila dia duduk diam dan buat sesuatu dalam satu jangka masa yang lama. Betul tak? Itu biasa. Saya rasa saya pun kalau tak ada ilmu saya berfikiran macam tu. Maksudnya mestilah kalau budak yang boleh duduk diam adalah budak yang fokus. Yang tak bergerak-gerak tu adalah anak-anak yang fokus kan. Tapi sebenarnya kan dalam pada kanak-kanak yang tengah membesar, contohnya anak umur 2 tahun, setahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, kita tak boleh nak tengok satu jenis fokus tu sahaja, iaitu yang mana dia boleh duduk dan buat satu-satu benda. Kita tak boleh hanya bergantung kepada fokus yang macam tu sahaja. Jadi anda kena tengok beberapa jenis fokus. So, saya nak bagi sikit jenis-jenis fokus ni. So yang pertama sekali, bila buat aktiviti dengan anak, anda kena tengok adakah anak tadi ni boleh yang pertama boleh buat maksudnya boleh tak dia buat joint attention dia panggil. Itu salah satu fokus. Okay, joint attention ni maksud tak kisahlah anda ada aktiviti bergerak ke, aktiviti yang duduk kat meja ke, aktiviti duduk kat lantai ke, tak kisah. Tapi boleh tak dia sama-sama bila kata anda buat aktiviti dengan dia, boleh tak dia juga tengok apa yang anda tunjuk, apa yang anda buat, dia boleh tengok. Dia pun join sekali maksudnya. Bukan kita tak nak bila walaupun duduk main sama-sama dengan dia tapi kita buat dia tak tengok pun. Dia sibuk dengan urusan dia. Dia tak perasan pun apa yang kita tengah tunjuk dekat dia. Dia tak perasan dan dia tak tengok pun apa yang kita bagi tahu dia. Yang tu tak nak. Yang tu tak nak. So untuk attention ataupun fokus yang paling awal yang anda kena tengok sebelum anak boleh duduk lama ni tau. Sebelum boleh nak duduk lama, adakah anak tu tadi boleh melakukan joint attention ni. Joint attention ni maksudnya memberi tumpuan bersama-sama pada satu-satu benda. Contohlah kalau kata let's say kata bukan buat aktiviti main pun, katalah anda jalan-jalan dengan anak sambil-sambil keluar rumah ke apa kan. Contoh bila anda tunjuk something, anak follow tak? Anak tengok tak? Contoh macam ni, ada benda tu tukar lalu kat sana, ada bas, ada itu, ada kucing, ada anything. So maksudnya bila kita tunjuk-tunjuk benda sekeliling tu, dia pun attend sekali tak? Tu yang pertama kena tengok. Tu yang pertama sekali. Adakah dia attend sekali dan ada tak attempt dia ataupun dia punya usaha dia untuk tarik perhatian kita untuk tengok juga kepada benda apa yang dia tengah tengok. Contoh kalau dia nampak something, dia pun tunjuk kat benda tu dengan
Tujuan dia nak bagi tahu kita supaya kita pun tengok apa yang dia tengok. Tu maksudnya joint attention. Yang pertama, joint attention tu boleh tak dia sama-sama follow attention kita. Yang kedua, boleh tak dia ajak kita untuk follow attention dua. Tu yang kedua. Untuk follow dia punya attention dia ke mana. Kan kalau dia nampak benda, kalau boleh bercakap mungkin dia tunjuk tu tu cat, dia tunjuk kan cat. So kita pun akan tengok, oh ya ada cat, something macam tu. So adakah dia boleh follow kita punya direction, apa yang kita direct, dan dia pun boleh follow, dia pun boleh cuba ajak kita untuk follow apa yang dia tengah tengok, apa yang dia tengah minat masa tu, apa yang dia nak bagi tahu. Tu ya attention yang pertama, fokus yang pertama anda kena tengok. Kalau yang ini tak ada, kalau yang anak tak boleh respon bila kita tunjuk benda, anak pun tak tengok, dia pun tak ada pun ajak kita untuk tengok apa yang dia minat. So yang ini hati-hati, mungkin anak tu sedang mengalami masalah attention untuk belajar tadi tak ada. So dia akan mengalami kesukaran lah kalau nak belajar bercakap, memang susah. Okay, lepas tu barulah kita tengok berapa lama anak tadi boleh stay. So kena tengok umur. Kalau umur setahun, tak boleh lah expect dia boleh duduk sampai 20 minit untuk dalam satu-satu aktiviti. So kalau setahun, you expect dia boleh duduk dalam 3 ke 5 minit pun dah cukup bagus. Let's say lah, main kereta sama-sama dengan dia kan. So kalau dia boleh stay in the activity sama-sama dengan kita tolak, dia pun tengok. Dia ada yang tadi, yang first joint attention tadi tu, dia pun tengok, dia pun ambil kereta, dia tolak juga. Maksudnya in the same activity tu, dalam 3 ke 5 minit dah okey. Kalau 2 tahun darab sikit, dia meningkat sikit, mungkin lebih kepada 6 ke 5 darab 2, 6 ke 10 minit. Okay, 6 ke 10 minit darab umur dia. Kalau 3 tahun darab 3, 9 ke 15 minit, tu 3 tahun. Biasanya kalau 4 tahun ke atas, 4 ke 5 tahun ke atas, barulah kita boleh expect dia boleh stay dalam 20 minit dan lebih. Okay, so itu jangka masa dia. Kita tak boleh expect sama. Anak setahun takkan sama dengan 3 tahun, sebab benda tu adalah development. Attention ataupun fokus adalah perkembangan. Dia berkembang mengikut usia. Alright. And then macam mana kita nak tarik? Macam mana kita nak bantu anak untuk fokus pada aktiviti? Yang pertama sekali, kita kena make sure aktiviti tu adalah aktiviti yang dia minat. Aktiviti yang dia minat. Kita jangan shock sendiri tahu bila buat aktiviti dengan anak. Kita kena tengok apa yang anak tu tengah minat dan kita cakap tentang benda tu. Jangan always kalau kita nak buat aktiviti ni, so anak pun kena buat juga. Maksudnya kena juga ikut kita. Sometimes mungkin aktiviti tu kita plan macam ni. Cara main macam ni. Tiba-tiba anak tu dia mungkin benda yang sama tapi cara dia main dia macam nak tukar. Dia nak main cara lain. Dia nak main cara lain, dia tak nak follow cara kita. So it's okay untuk anda follow cara dia. Yang penting ada interaction. Sebab dia tak ada pun syarat yang okay, ada syarat mainan ni macam gini je cara main dia. Dia tak ada syarat macam tu tau bila main. Bila main dia tak ada syarat logik akal, tak ada. Bila main dia kadang-kadang benda tak logik pun tak apa. Sebab itu adalah cara kanak-kanak berfikir, cara kanak-kanak bermain. So benda tu boleh jadi bagi kita tak logik tapi bagi dia tak apa. So mungkin awal-awal just follow apa yang dia suka. Follow dulu, tapi yang penting kita follow cara dia main, tapi yang penting kita cuba tarik dia untuk interact dengan kita. Oh letak macam ni oh macam ni, tak boleh macam ni. Okay, nak letak macam mana? So biar dia yang arrange sendiri pun tak apa cara main tu, tapi kita follow dan penting ada interaction. Yang penting kita dapatkan, kan itu adalah komunikasi. So dia tak boleh kena follow kita je. Okay, kena letak macam ni je. Anak buat macam lain, tak boleh buat macam ni. Kalau macam tu, anak tu akan jadi stres. Main dengan kita stres. Dia tak nak buat aktiviti tu sebab kena follow satu-satu macam tu. So just kalau kata kat rumah tu, bila main tu just macam have fun. Dua-dua kena have fun. Of course kita ada, dia lebih kepada kalau macam dalam proses ajar anak bercakap, dia lebih kepada interaction. Cuma adalah aktiviti-aktiviti, sometimes ada aktiviti yang macam mana yang kita nak kena buat macam tu, tapi ikut. Kalau anak yang ada isu behavior, yang maksudnya kalau kita bagi arahan langsung tak boleh follow, and then dia nak main seorang-seorang dia je, tak nak langsung main dengan orang lain. So yang tu cara kita nak tackle mungkin berbeza lah. Sebab yang tu mungkin ada isu behavior yang kita nak kena tackle. Ataupun anak ni memang jenis yang tak nak ikut arahan langsung, so kena buat aktiviti yang memang okay, kena follow arahan dalam satu jangka masa. Buat arahan ni sampai siap dan that's it. Kan, okay, dan stop.
So kita kena really firm dan setkan masa, setkan timing berapa banyak nak habis, berapa banyak yang dia kena buat. Yang tu kalau in case untuk anak-anak yang ada masalah behavior ataupun kesukaran nak follow arahan. Tapi bagi anak-anak yang just boleh main sama-sama kita, is okay untuk kita follow dia. Then sometimes kan macam mana nak tarik perhatian anak ataupun nak keep dia fokus tu, cuba anda kena sentiasa bagi idea macam mana cara nak main satu mainan tu. Bagi idea, jangan suruh dia tapi anda tunjuk. Bagi idea dengan tunjuk macam mana nak buat. Oh, tengok mama buat macam ni. Tengok ni kereta ni naik kat sini. Tengok dia naik kat dinding ke contohnya. Kan kita tak suruh dia buat tapi kita tunjukkan macam mana nak buat. So tak boleh, jangan terasyik bagi arahan je. Buat macam ni adik lah, letak kat sini, letak kat situ, letak kat sini, buat ni, buat tu. Dia lama-lama dia jadi macam bosan tau sebab kena asyik follow instruction, ikut arahan je. Dia tak boleh nak berfikir sendiri dan explore benda tu. Alright. And kalau kata let's say anak tu mengalami ataupun ada isu fokus, yang saya kata tadi mungkin ada kesukaran nak respon, kalau kita cakap dengan dia pun dia tak respon sangat ataupun ada susah kesukaran nak, bila kita panggil pun dia tak berapa respon. Yang ini mungkin anda kena check lebih detail dengan occupational therapist, check on dia punya sensory, check on dia punya fokus tadi tu, adakah anak ni mengalami masalah sensory ataupun mengalami masalah fokus. So yang tu mungkin ada rawatan-rawatan spesifik lah yang anda kena consult dengan terapis tadi. Alright. Okay, macam kalau anak setahun 10 cuma cakap nak tapi tak berapa clear sebab dia ada 2 abang. Okay, so kalau setahun 10, okay, kalau untuk bawah 2 tahun, ini untuk semualah bagi yang mungkin nak tahu. Untuk kalau bawah yang usia 2 tahun, bawah usia 2 tahun, setahun 6, setahun 10, setahun 8 ke, kita nak tengok perkembangan dari segi bahasa anak tu tadi adalah kita tengok berapa banyak vocab dia yang dia dah sebut. Dia ada banyaklah kemahiran bahasa yang kena tengok, tapi secara mudahnya kita apa yang kita nak tengok, dia berada di tahap yang okey ataupun tidak, kita tengok bilangan perkataan yang dia dah sebut. Okay, so setahun 10 bulan, okay, kebiasaannya kalau anak dah boleh sebut lebih kurang dalam 40 perkataan ke macam tu dah okey. Dalam bilangan tau, bilangan. Tapi kalau terlalu sedikit, yang itu maksudnya ada kelewatan dari segi perkembangan vocab tadi ni. Contohlah baru sebut, contohnya macam Puan Aida tanya, okay, kalau tak clear tak apa, sebutan tak clear tak apa. Okay, sebutan tak clear pelat tu tak apa, itu tak ada masalah. Maksudnya dari segi sebutan, tak kisahlah anak tu cakap hujung-hujung ke, sebutan tu salah sebut ke, is okay. Sebarang bentuk kesalahan sebutan okey, tapi kita nak tengok bilangan perkataan yang dah boleh sebut tu yang ada makna tadi tu berapa banyak, yang tu yang kena tengok. Okay, so kalau kata anak tadi ada nak, tak nak, so ada 2 dah kat situ. So cuba tengok ada lagi tak perkataan lain. Jadi kalau hanya 2 tu sahaja, contoh setahun 10 ada 2 je perkataan baru sebut. Jadi memang ada kelewatan dari segi perkembangan. Vocab kena tambah lagi, kena bagi lebih banyak vocab dekat dia, kena ajar lebih banyak perkataan. Ajar untuk dia faham dulu. Jangan ajar suruh dia sebut terus, tak. Maksudnya ajar untuk dia faham, dia tahu maksud perkataan-perkataan tu, kata nama, perbuatan, apa-apa sifat ke yang kita nak ajar tu, maksudnya ajar untuk dia faham. Tambah lagi vocab kefahaman dia. Sebab sekarang dia dah boleh bercakap. Okay, kalau dia dah boleh bercakap, tambah vocab kefahaman, insyaAllah yang disebut tu akan meningkat. Dia rules dia macam tu. Okay, so setahun 10 ada dalam 40. Okay, 40 ke atas. Biasa untuk 2 tahun, kalau dah masuk 2 tahun, minimum 50. Okay, kalau tak sampai 50, anak tak boleh buat ayat. Anak akan ada kesukaran nak buat ayat. So kita akan nampak kenapa tak buat ayat lagi ni. Macam tu. Okay. Anak normal bercakap start umur berapa? Biasanya anak mula bercakap, okay, dia ada yang range. Anak bercakap ni dia range, dia dalam julat. Dia bukan tepat-tepat tau. Dia bukan tepat-tepat, dan setiap anak tu dia tak sama, tapi dia mesti berada dalam range untuk kita menentukan anak tu development bahasa dia okey ke tak kan. So yang pertama anak kena ada first word. Ini normal development lah. Kena anak perlu ada first word paling lambat setahun 6 bulan. Kalau setahun 6 bulan masih lagi tak ada first word, masih lagi belum sebut perkataan, yang itu dah ada masuk delay dah. Okay, so biasanya kebanyakannya ada yang mungkin setahun, ada yang cepat sikit. Kadang-kadang bawah setahun dah start sebut sikit-sikit dah. Okay, bawah setahun mungkin 10 bulan dah ada. It's okay, kalau cepat tak apa. Jangan terlebih daripada setahun 6.
Jangan terlebih daripada setahun 6. Tapi kebiasaannya purata dah setahun, setahun 2 macam tu. Setahun ke setahun 2 tu purata. Kebanyakan anak akan keluar first word masa kat situ. Tapi kalau kata let's say setahun 3 baru ada perkataan, baru sebut dan okey lagi. Tapi and then monitor dia punya bilangan tu bertambah ataupun tidak. Okay, perkembangan vocab tu bertambah ataupun tidak. Bila usia dia makin meningkat hari ke hari, ada tak perkembangan ataupun perkataan-perkataan baru yang dia dapat. So kalau setahun 6 bulan masih lagi belum ada first word, actually dah ada delay dekat situ dan better anda dah boleh check kenapa belum ada perkataan. Just check, kadang-kadang bukan masalah besar pun, kadang-kadang bukan terlalu banyak masalah pun, mungkin sedikit rangsangan bagi anak tu dah okey. Kadang-kadang masalah lebih kepada rangsangan, depends tapi kalau let's say anak tu memang ada isu yang mungkin kritikal, yang boleh di-identify awal lagi bagus. So kita boleh rawat dia lebih awal. Dia macam tu, right? Okay, kalau anak makin lama makin hilang vocab, kalau tanya kadang tak nak jawab, kadang ikut mood dia. Dia kena tengok tahu sama ada hilang ataupun dia just tak guna. Sama ada betul-betul. Dia macam ni. Dia macam ni. Bila anak dah tahu satu-satu perkataan, kan, dia akan gunakan perkataan tu pada situasi yang betul. Sepatutnya digunakan pada situasi yang betul. Dia makin lama, dia bukannya kalau kata anak tu setahun 8 dulu kalau kita tanya mesti dia jawab. Kan dia ada kan, anda akan nampak kan, anda akan observe benda tu tahu pada anak-anak bila dia baru dapat perkataan tu, anak tu akan selalu sebut. Kalau dia tengok gambar dia mesti sebut. Kalau gambar kalau kita tanya dia mesti sebut. Kalau kita tanya dia mesti sebut. Tapi sampai satu masa dia tak akan sebut dah. Bukan tak akan sebut, kenapa? Sebab dia dah tahu dah perkataan tu dan dia macam okay, apa aku nak sebut benda ni banyak-banyak kali. And tak ada keperluan pun untuk sebut. Dia macam tu. So anda untuk 2 tahun lebih anda kena tengok keperluan tau. Adakah dia guna benda tu, dia guna, dia guna bila perlu. Bukan time asyik kita tanya sebab 2 tahun lebih dia sepatutnya dia bukan hanya sekadar melabel sahaja. Dia patutnya dia memang guna untuk tujuan nak communicate. Bukan hanya sekadar nak tunjuk label. Yang tu label setahun lebih. Setahun lebih dia sebab dia tengah nak belajar vocab, tengah baru dapat kan. So dia sangat excited melabel vocab tu. Tapi bila masuk 2 tahun, bila masuk 2 tahun lebih, dia akan dah tahu dah, setiap perkataan ada guna dia, dah ada situasi yang dia memang akan guna. Contohlah, sebelum ni anak dah tahu dah perkataan cat. Contoh. Sebelum ni kalau kita tanya adik tu apa, dia mesti cakap cat. Adik ni apa, tunjuk gambar, dia mesti sebut cat. Tapi bila kata dah meningkat usia dia, tiba-tiba kita tanya adik ni apa, dia macam tak sebut dah, dia tengok gambar lain. Dia tak sebut dah, dia tak jawab dah. Bukan bermakna benda tu hilang tau. Dia bukan bermakna benda, anda kena observe, ada tak time-time lain ketika anda berbual tengah-tengah jalan, tiba-tiba dia nampak cat, dia bagi tahu kita, tu ada cat. Dia bagi tahu kita, ada cat mah, cat. Cat. Maksudnya dia gunakan perkataan tu untuk situasi yang betul. Bukan hanya sekadar melabel aja. Sebab melabel tu dia sampai satu tahap kita dah tak buat benda tu. Itu level setahun lebih yang tengah baru nak excited tengok gambar, excited tengah dapat words baru. Tapi once anak dah dapat perkataan tu, once anak tu dah tahu menggunakan dengan cara yang betul, dia takkan melabel sangat dah. Sebab kita pun tak melabel kan. Kita tengok gambar kat buku, kita tak adalah sebut setiap satu benda tu walaupun kita tahu. Tapi kita akan sebut bila kita memang perlu sebut dan kita nak bagi tahu orang. Kita memang nak sampaikan benda tu, tengok ni ada gambar ni, sebab kita nak bagi tahu dia ada reason kita sebut perkataan tu, ada kenapa kena sebut dia tu. So kena tengok adakah really hilang. Dia bukan, kadang-kadang kan cakap, kalau kita tak anak cakap ikut mood kan, dia kan bukan ikut mood tau, kerana dia just tak perlu sebut, faham tak? Tak perlu sebut. Kenapa aku nak kena sebut benda ni, dah 800 kali dah aku sebut, contohlah. Kenapa nak kena asyik sebut benda yang sama? So kita tak perlu suruh anak sebut setiap kali tau perkataan tu, tak perlu. Apa yang kita nak kena tengok adalah adakah dia boleh menggunakan perkataan tu bila perlu. Ada keperluan boleh guna tak? Kalau jalan-jalan kat luar ada tak dia sebut benda yang dia nampak? Tapi kalau tunjuk kat buku ke apa, kita tanya ni apa, kita sebab daripada setahun duk tanya ni apa, sampai 2 tahun lebih, tak ke bosan? Anak tu pun kerasa apa hal aku nak kena jawab benda ni over and over. So anda kena ingat tau, development mental anak dia makin lama dia makin menyerupai kita, orang dewasa. Kalau kita tak buat benda tu, jangan expect anak buat. Dia macam tu. Masa setahun lebih tu boleh lah. Dia tengah excited. Okay, so tengok boleh tak dia guna perkataan tu. Dia jangan expect
anak akan label macam umur setahun lebih. Macam beberapa bulan lepas dia buat tapi sekarang dah tak buat. Kena tengok adakah benda tu hilang ataupun dia just tak nak sebut. Disebabkan aku tak larat nak sebut tah benda tu banyak kali sangat. Tapi anda tengok ada tak dia guna bila adanya situasi yang dia perlu guna perkataan tu. Okay, dia macam tu. Umur anak nak masuk 8 tahun tapi masih tak bercakap, hanya humming. Okay, so kalau anak dah masuk 8 tahun, 7 tahun ke atas 7 tahun ke atas, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan selebihnya, kalau belum cakap yang ini, saya sarankan untuk anda jumpa dengan terapis. Kalau ada tak aktiviti sesuai untuk komunikasi ni, yang pertama sekali kena tengok anak sekarang level bahasa ataupun level komunikasi dia berada di level yang mana. Boleh tak dia minta dengan gesture? Contoh kalau tak bercakap, boleh tak dia minta dengan gesture? Boleh tak dia memberitahu kita sesuatu menggunakan gesture, muka, body language other than bercakap lah. So kena tengok dari sudut yang itu. Sebab kalau 7 tahun ke atas, 7 tahun ke atas dia a bit complicated sikit sebab anak tu dah besar. Anak tu dah besar. So kalau kita nak tengok lebih kepada kita nak push untuk bercakap, dia punya percentage untuk berjaya membolehkan dia bercakap tu dah makin rendah. Sebab tu saya kata kena start awal. Bercakap ni kena start awal. Kena establish before 5 years old. Kalau dah lepas 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke atas, dia punya kesukaran tu lebih sukar. Percentage anak tu nak boleh bercakap dengan excellent, dengan bagus, makin rendah percentage kebolehan tu. Okay, sebab dia ada melibatkan perkembangan otak, semua dia ada melibatkan benda-benda yang macam tu. Okay, so kalau saya tak adalah boleh bagi aktiviti apa nak kena buat tu, sebab yang pertama kalau dah 8 tahun memang kena make sure kita kena tahu level anak sekarang berada di level yang mana. Adakah dia boleh berkomunikasi ataupun tidak? Adakah dia boleh berkomunikasi menggunakan gesture ataupun tidak? Walaupun dia tak bercakap, boleh tak dia sampaikan sesuatu menggunakan gesture dengan cara dia sendiri? Sebab kalau let's say kalau masalah komunikasi asas pun tak ada, kena ajar yang tu dulu. Macam mana nak minta, kalau tak ada cakap macam mana nak minta dengan gesture, macam mana nak minta menggunakan benda lain selain bercakap. Tu satu. And then macam mana nak sampaikan, contoh ada mungkin emosi-emosi, sebab kalau dah besar kan kita ada emotion yang kita nak kena sampaikan, apa perasaan kita, apa rasa kita nak kena bagi tahu sesuatu. Macam kita bersembang sehari kadang-kadang tak bersembang orang, tak WhatsApp siapa-siapa bersembang, kita pun rasa macam apa tu, macam tak hidup lah nak kata, kan, walaupun tak bercakap tapi kadang-kadang kita WhatsApp orang, kita bercakap dengan WhatsApp, kan. So itu adalah komunikasi, type of komunikasi. So komunikasi ni can be menggunakan gesture, menggunakan gambar, menggunakan tulisan. Ada banyak jenis, tapi kita kena tengok, kena assess anak ni kebolehan dia yang mana satu, ataupun dia boleh tak menulis, dia boleh tak menggunakan gambar, dia kenal tak gambar, kefahaman dia tahap mana. Jadi kena really check. Kenapa NSL tu kena really check kenapa ada isu dengan bercakap tu, sebab dah 8 tahun. Dia dah agak besar lah sebenarnya. Okay, so kena really check. Saya tak, untuk usia macam ni, dia bukan macam usia yang 2 tahun yang kita kena boleh buat aktiviti yang banyak commenting. Dia bukan di level tu dah. Dia bukan di level tadi, dia another level, another cara treatment dia pun berbeza berbanding kalau yang 2 tahun, 3 tahun ni. So better puan jumpa dengan terapis untuk check. Okay. Anak saya ada setengah pelat, umur nak masuk 3. Okay, so kalau pelat bawah 3 tahun, tak ada masalah pelat tu. Kena tengok. Pelat ni ada banyak jenis. Dia bukan semua pelat tak normal, bukan. Okay, bukan semua pelat tak normal. Pelat pun dia ada dia punya milestone, ataupun kata dia kena ada turutan umur yang dia kena follow. Contoh kalau usia 3 tahun, biasanya antara bunyi-bunyi yang anak dah boleh sebut, kita dengar lah bunyi peh dah betul, bunyi beh dah betul. Kalau sebut ball tu adalah ball, dia dah tak tukar kepada bunyi, dah boleh sebut beh. Bunyi beh tu ada dalam sebutan perkataan dia. Bunyi m tu dah ada dalam perkataan dia. Kalau sebut mama ke ma ke, maksudnya ada bunyi tu. So bunyi-bunyi tertentu ni. And then kalau kata anak pelat tak boleh sebut ke, kotak jadi totak ke, kakak tatak ke, kan, ke jadi teh tu, dia tukar bunyi K kepada bunyi T tu, yang tu masih lagi normal sebab range umur untuk ke dia sampai 4 tahun. So setiap bunyi dia ada umur tertentu yang anak kena dapat, macam bunyi je, ge,
semua tu kan bunyi R. R lambat sikit. R kalau umur 3 tahun tak boleh sebut R. Lori, loyi kan. So normal. Sebab R tu biasanya 5 tahun ke atas, 6 tahun ke atas range dia. Kalau boleh sebut awal tak apa. Tapi kalau let's say 4 tahun tak boleh sebut R masih lagi normal. Dia masih berada dalam range normal. Dan setiap anak tu dia dapat bunyi tu pun berbeza-beza tu tak sama. As long as masih berada dalam range normal dan tak ada masalah. Okay. So nak betulkan sebutan anak ni sebenarnya dia tak perlulah anda buat yang macam kalau 3 tahun kita, kalau 3 tahun, bawah 3 tahun kita tak ada buat terapi spesifik untuk sebutan lagi. Belum, not yet. Sebab dia punya organ kat sini belum matang lagi. So kalau kesalahan sebutan tu masih lagi normal untuk diorang. Jadi kalau biasanya rawatan untuk pelet yang betul-betul kita buat spesifik adalah biasa 4 tahun ke atas. Paling cun biasa 5 tahun ke atas. Itu sebutan tau. Tapi bahasa vocab itu bawa lagi bawah. Biasa 5 tahun ke bawah kita akan tengok lebih kepada perkembangan vocab dia. Perkataan dia banyak ke tak, ayat dia panjang ke tak yang tu. Right. Anak 2 tahun biasa dah start bercakap, dah mula bercakap dalam ayat. Okay, dah buat ayat 2 patah perkataan. Contohnya mama nak tu, nak ni, tu apa, ni apa, makan nasi, makan apple, basuh tangan, cuci. Contoh, dia combine 2 patah perkataan. Benda ayat tu tak lengkap ke, tertukar terbalik ke, is okay. Yang penting dia combine, okay. So and then dah boleh faham arahan 2 langkah. Paling minimum 2 langkah. Contohnya adik pergi dapur ambil cawan contohnya. Adik ambil ni sampah pergi buang contohnya. 2 step. 2 step. Pergi ambil baju bagi kat siapa contohnya. Ambil baju bagi dekat mama ke contoh. Kita bagi 2 arahan 2 langkah macam tu dia dah boleh follow. Dah boleh faham banyak-banyak perkataan lah. So kalau 2 tahun ni minimum vocab yang anak dah boleh sebut biasanya 50 tu minimum. Minimum tau. Paling sikit. Kalau bawah daripada tu dia dah jadi kekurangan vocab. Tapi kalau 2 tahun ni nak cantik kan purata yang sepatutnya anak ada adalah 70 ke 100 perkataan yang dah disebut. Maksud kalau yang 70 ke 100 ni kira cun lah. Cun lah kira kita okay on track, dia punya development dia bagus dari segi vocab, dia dapat cukup rangsangan untuk vocab. Kalau tak cukup tu kita tengok balik lah kita ni cukup tak bagi rangsangan dekat dia. Kan kadang-kadang kita yang cakap sikit, lepas tu kita cakap kenapa vocab dia sikit. Dah kita cakap sikit. Alright. So itu dia 2 tahun and kebanyakan perkataan dia dah adalah kata nama, kata kerja dia dah ada, kata sifat adalah sikit-sikit, mungkin sejuk, panas, kotor, kan. Benda-benda yang kita biasa pakailah. Okay. And then mungkin kalau yang anda ada ajar colours tu mungkin dah start kenal colours, basic colours, mungkin dah kenal. Kan. So masa 2 tahun janganlah expect dia boleh membaca semua. Ni berapa kuantiti semua tak tahu lagi. Bercerita pun belum. Okay, dia macam just very direct forward punya interaction dengan kita lah. Alright. And then dari segi fokus sepatutnya tak ada masalah, contact tak ada masalah, panggil nama sepatutnya respon dengan cepat. Okay, dia dah boleh respon well lah. Cuma dari segi ayat dan juga bahasa tu masih lagi develop. Dan kalau 2 tahun masih lagi ada sikit-sikit bahasa alien here and there tu tak apalah. Okay. Macam mana nak tahu anak gagap kalau ulang words? Okey, gagap ni dia ada 2 jenis. Satu gagap normal, satu lagi memang masalah. Okey, so kalau anak berusia 2 sampai 5, 2 ke 5 tahun, 2 ke 5 tahun ada kemungkinan anak mengalami gagap normal. Sebab gagap ni adalah dia masuk under sebutan. Dia gangguan pada sebutan. Dan selalunya pun treatment gagap lah. Treatment untuk gagap ataupun kita nak identify sama ada gagap tu really masalah ataupun tak. Biasanya 5 tahun ke atas macam tu. Tapi kalau 2 ke 5 tahun, kalau kita tengok anak tadi ni bila nak bercakap dia ulang perkataan penuh. Contoh dia macam mama. Lepas tu baru dia sambung kan. So ulang perkataan penuh and then benda tu on and off. Okay, itu adalah gagap normal. Kita tengok dia kejap ada, kejap jadi, kadang-kadang tak. Lepas tu nanti ada, bulan ni ada, bulan depan macam dah tak ada dah. Kalau macam tu gagap normal. Dia panggil gagap normal because of the development. Anak tadi tu dia nak bercakap something, dia nak buat ayat, dia tengah recall the information. Kita kan kadang-kadang kita kena recall maklumat tu daripada otak kita kan. Even kalau kita bercakap bahasa yang katalah kita tengah praktis bercakap, kita pergi kelas satu bahasa dan kita tengah praktis. Bila tengah praktis bercakap tu kita mesti macam tercari-cari apa perkataan tu.
Apa perkataan tu, dan kita akan test yang alah yang tu yang macam tu kan, macam tengah cari, tapi anak tak adalah buat macam kita tu. Tapi dia akan buat repetitive ataupun ulang words, full words. Mama, 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 adik, 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 macam tu. Kita tak adalah nampak berkerut-kerut dahi, struggle, blockage ke apa. Kalau mungkin gagap yang kita nak agak anda kena concern adalah mungkin yang macam dia ada blockage ataupun kita kalau nak sebut tu macam macam berkerut dahi, muka semua ni ada, kita panggil sebagai apa tu, grouping behavior. Grouping behavior ni maksudnya dia struggle, kita nampak struggle ni dia nak keluarkan bunyi tu, tersangkut bunyi tu tak boleh keluar. Kalau yang ulang words tu dia tak tersangkut, dia just macam tak jumpa perkataan tu. Mama, 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 macam tu kan dia cari. So kalau macam tu mungkin agak normal. And then kalau gagak yang mungkin kena concern yang tadi tu, saya kata macam berkerut dahi lah sampai keluar lah urat-urat ni kan, macam nampak susahnya nak keluar tu, struggle-nya nak keluar satu-satu perkataan tu satu, and then dia berterusan more than 6 months. Dia tak on off, dia berterusan. Dia tak ada on off dah, memang setiap kali nak cakap macam tu. So yang tu mungkin kena pergi check lah. Right? Tapi kalau let's say 2 ke 5 tahun, kalau gagap ulang words yang penuh, then on and off, yang tu kemungkinan lebih kepada gagap normal. Macam mana nak ajak anak guna toilet? Jenis tahan, kalau tak pakai pampers dia takkan membuang. Yang ini mungkin kena consult lebih dengan occupational therapist. Sebenarnya dia orang lebih expert lah on toilet training, occupational therapist. Tapi apa yang saya belajar daripada dia orang lah kan, saya pun belajar banyak daripada occupational therapist. So yang pertama sekali yang apa yang dia orang ajar adalah kita kena tengok tanda-tanda. Tanda adakah anak tu ready untuk toilet train. Maksudnya dia ada dari segi jangka masa dia dia tak membuang tu, and then dia dah menunjukkan tanda ketakselesaan dengan pampers ke apa, dia dah boleh indicate yang dia kencing ke berak ke, dia boleh indicate dia dah tahu yang dia dah berak, macam tu dia tahu. Okay, so kalau yang macam tu biasanya kan lah, kalau biasanya OT akan suggest mungkin buat dia macam ni tau, dia bila kita start toilet train, tercicir tu benda biasa. Tercicir tu benda biasa, tapi maksudnya kena awal-awal biasanya apa yang disarankan adalah awal-awal tu bawa anak pergi toilet ikut timing. Maksudnya mungkin dia tahan, mungkin dia apa ke kan, tapi bawa ikut timing. Maksudnya katalah setengah jam sekali, setiap setengah jam bawa dia pergi toilet. Letak kat toilet bowl, dan cakap nak kencing ke, nak apa ke kan, buatlah shh ke, ataupun mungkin ada setengah terapi dia suggestkan kita lalukan air di bahagian dia punya tu supaya nak macam nak merangsang dia untuk rasa nak kencing ataupun rasa nak membuang tu. Kan lalukan, kenakan air dekat situ. So maksudnya buat, tapi dia tunggu sekejap. Tunggu dalam beberapa jangka masa, jangan terlalu lama, tak adalah sampai 10 minit ke apa, tu lama sangat. Okay, dalam satu jangka masa yang anda rasa boleh anak tu macam okey, dia tak kencing dah ni, tapi ada banyak kejadian yang lepas keluar daripada toilet tu dia tiba-tiba dia kencing. Ada je kejadian yang macam tu, tapi benda itu adalah dia panggil sebagai memang lumrah toilet training. Lumrah toilet training, anak akan tercicir ataupun terbuang masa kat luar toilet, masa toilet time tu. Sebab kita nak ajar dia untuk indicate, okey bila ada rasa ni dia pergi toilet, bila ada rasa ni pergi toilet. Tapi maksudnya cuba macam tu lah, setengah jam sekali bawa pergi toilet, setengah jam sekali bawa pergi toilet. Nampak anak tu macam dah okey sikit, dah boleh. Tapi masa bawa tu bagi tahulah kita nak pergi toilet sana, toilet tunjuk. Kalau anak masih belum cakap, dia ajar untuk tunjuk ke arah toilet ataupun pergi ke toilet tu, ajar macam tunjuk macam mana nak tempat duduk tu semua kan. So maksudnya just biasakan dulu. Biasakan dulu untuk anak kenal toilet tu, tahu macam mana cara nak guna dia, apa tujuan dia awal-awal tu. So dalam tempoh mungkin tengoklah, ada setengah orang awal, ada setengah orang seminggu aja dah anak dah okey, ada setengah sebulan. Jadi depends pada anak masing-masing dan kefahaman anak masing-masing. Tapi memang akan tercicir lah. Okay. Memang akan tercicir. So kalau yang ada ramai juga yang kata macam kalau nak kencing boleh, tapi nak membuang besar tu yang ada masalah. Kan. So kalau yang macam ni pun maksudnya memang
kena bawa juga. Yang itulah kadang-kadang orang pakai apa tu, poti tu kan, letak pampers kat atas tu, suruh dia duduk kat situ tapi tak pakai pampers, just letak je or something je, macam more psikologi punya part lah. Tapi yang ini rasanya kena tanya occupational therapist lah kot untuk lebih detail. Okay. Tak ada pula saya punya OT hari ni, diorang ada kelas. Kalau ada saya dah panggil tadi. Okay. Anak setahun 7 cakap mamam. Hari tu jumpa pediatrik, diorang diagnose ASD, macam terlalu awal sangat diagnose. Alright, so kena tengok tahu macam ASD ni pun saya tak ada, saya bukan orang yang boleh diagnose ASD. Saya sebab yang diagnose tu adalah sebenarnya child psychiatrist, akan pakar kanak-kanak yang akan diagnose lah. Macam saya terapis adalah orang yang membuat rawatan. Tapi biasanya kita tahulah, kita akan nampaklah ciri-ciri tu. Sebab kita adalah orang yang paling lama berjumpa dengan anak ni, bertahun mungkin yang jumpa dengan anak-anak ni, dah tengok ke semua ciri diorang kan. Jadi setahun 7 anda kena tengok banyak beberapa skill. Kalau belum bercakap, kena tengok beberapa skill ni. Tak kisah diagnosis tu is okay, maksudnya bukan maksud saya is okay untuk to be diagnosed, tapi okay tak apa kalau dah diagnose, is okay benda tu still anak tu tak berubah apa-apa bila di diagnose ke tak diagnose, so dia tak akan merubah apa-apa pun pada condition anak tu kan, condition dia tetap sama, diagnose ke tak diagnose condition dia tetap sama, tapi kita nak kena tengok apa benda yang kita nak kena bantu dia sekarang ni. Apa benda sekarang ni, so kena tengok yang pertama sekali asas dia adalah kalau belum bercakap lagi, so kita kena tengok dari sudut asas untuk bercakap tu, dari segi fokus tumpuan dia macam mana. Tumpuan dia, let's say kita panggil dia respon ke tak, kita tunjuk benda dia tengok tak, ada tak nampak dia cuba nak connect dengan kita, dia pun ada tak menggunakan gesture. Contoh kalau dia nak something, dia ada tak tunjuk-tunjuk. Kalau tengok buku kapal, dia tak ada tunjuk gambar kat kita. Maksudnya ada interaction tu, just dia tak bercakap. Kita tahu dia nak interact dengan kita, dia cuba nak interact menggunakan gesture tapi dia tak bercakap. Ataupun macam dia tak dia bye-bye, tiru perbuatan kita bye-bye ke. Kalau kita main dengan dia tu, tak kita macam kita main-main, kita tepuk tangan, dia pun buat juga tepuk tangan tu. Eye contact dia macam mana dengan kita. Kalau kita cakap dengan dia ada tak macam tengok. Dia bukan tengok merenung tau, dia tengok yang sekadar yang kita rasa dia tengok tu connect. So ada beberapa benda yang kita kena tengok, dan kita tengok kefahaman dia faham tak bila kita cakap dengan dia faham tak, vocab dia ada ke tak, maksudnya kita bagi arahan dia faham tak, boleh tak dia follow arahan kita, yang simple-simple yang rutin boleh tak follow. Kata dia jom mandi, dia tahu tak mandi kat mana, nak pergi mana, tanpa perlu kita buat semua untuk dia. Okay, so ada beberapa benda yang beberapa skill yang kita kena tengok lah. Diagnosis is a diagnosis, tapi yang penting sebenarnya apa yang kita nak improve dekat dia. Kan, so kita tengok kat situ. So contohnya kalau kata let's say anak tadi masih lagi tak ada tumpuan, kan, tumpuan tu tak ada, kita panggil pun tak respon, kita tunjuk pun tak tengok, dia pun nak minta pun tak erti macam mana, tak ada tunjuk, tak ada apa, kita main dengan dia pun dia tak ada respon, contoh. Alright, so kalau yang macam ni kena pergi dapatkan rawatan untuk betulkan balik dia punya attention tu dan skill asas untuk bercakap. Okay, so 7 diagnose tu yes agak awal sebenarnya, tapi kena tengoklah ciri-ciri tu dah cukup ke belum. It's okay, tahun 7 masih lagi banyak peluang untuk di-improve. Kalau 2 tahun lebih tu is a right age, saya panggil golden age. Kalau kita nak ajar masa ni, kalau kita nak buat terapi, kita nak bagi rangsangan skup je, kita nak start main dengan dia, is the right age. 2 tahun lebih tu dia sangat seronok kalau kita boleh bermain dengan dia orang, sebab dia dah faham konsep bermain, kan, dia banyak kemahiran dia dapat masa tu. Okay, so tengok kemahiran awal macam mana, dan kalau kata let's say ada rezeki untuk pergi berjumpa terapis kat mana-mana, pergi jumpa untuk dapatkan maksudnya kalau kata let's say anak ni ada masalah fokus, apa yang nak dia kena buat untuk betulkan fokus dia. Let's say kalau anak ni ada masalah nak tiru ke, ada masalah eye contact ke, kan, so ada cara untuk betulkan dia. Kita tengok isu dia kat mana, baru kita boleh tentukan apa benda yang kita nak buat dekat dia ni. Sebab bukan semua aktiviti sesuai untuk setiap anak delay. Setiap anak delay dia ada ciri-ciri yang dia mungkin tertinggal. Ada anak ni delay tapi eye contact dia okey. Ada anak ni mungkin delay tapi eye contact dia tak bagus. So mana satu yang kita nak kena improve tu, yang itu kena tengok pada setiap anak-anak ni macam mana.
Alright. Okay, anak tahun 11 baru boleh panggil mama, tunjuk kena tunjuk. Okay, Pak Marhan bila bercakap dia akan jawab tapi dalam bahasa, cuma baru sebut mama. Okay, so kalau macam ni, okay, dah boleh sebut dah. Faham pun ada faham, boleh guna tunjuk, ada komunikasi dua hala. So kalau macam ni, vocab kena banyak. Tambah vocab dia. Banyakkan komen, kurang tanya soalan, kurang bagi arahan tapi banyakkan komen. Buat yang tu. Buat yang tu dulu. Saya tak nak bagi banyak teknik tapi buat yang tu dulu. Banyakkan komen ni maksudnya banyakkan bagi tahu. Setiap apa yang kita buat dengan dia bagi tahu. Bukan suruh dia buat, bukan tanya soalan dekat dia tapi bagi tahu apa yang sedang berlaku. Contoh kalau kita tengah tengok buku, kita bagi tahu gambar tu gambar apa, bagi tahu dekat dia. Tunjuk, oh tengok ni, cat lompat, oh ada air, oh ada kawan, ada dog lah. Dog, ni dog kawan dia. Dog tengah makan, bagi tahu. Beritahu ni ada itik. Ni anak dia, ni mak dia, ni anak dia. Sembang macam tu. Dia sembang kita apa yang kita nampak, apa yang kita observe. Ataupun kalau dia tengah buat something, bagi tahu apa nama perbuatan yang dia tengah buat tu. Kalau anak tu tengah interest tengok something kan, dia tengah interest katalah dia tengah main kereta, main kereta tolak-tolak kan. Bagi tahu dia, wah adik, wah lajunya kereta adik. Bagi tahu. Just bagi tahu. Jangan tanya adik buat apa tu, dia memang tak jawab. Sebab dia tak ada perkataan lagi pun nak jawab. Kena bagi dulu perkataan dia, barulah dia boleh jawab kita balik. Bagi tahu dulu, nanti baru tanya. Nanti dia dah ada perkataan tu, baru boleh tanya sebab dia dah ada perkataan dan baru dia boleh jawab balik kita. Dia macam tu. Okay, so banyakkan komen, memberi komen pada sesuatu, apa yang dia buat, apa yang kita buat, apa yang kita nampak, apa yang anak tu tengah tengok, apa yang kita dengar, apa yang anak tu dengar, bagi tahu. Kalau kita dengar prank, tak nampak pun tapi dengar bunyi yang kuat, adik tu dengar bunyi motor, dengar tak? Tu bunyi motor, bagi tahu. Just bagi tahu, suruh dia alert dengan semua sense dia. Apa nama benda yang setiap sense dia rasa tu, apa nama dia. Kalau dia makan bentuk rasa masam, bagi tahu masam kan? Masam. Bagi tahu the sense tu, rasa dia apa yang tengah tengok, apa yang tengah buat, apa benda. Kita makan pun kita bagi tahu je. Mama makan ni ayam, mama makan ayam. Bagi tahu. Just bagi tahu. So tambah vocab dia banyak-banyak lagi. Alright? Anak 8 tahun tak bercakap sangat. Kalau cakap pelat, tak suka main. Bila pergi mana-mana tempat orang ramai dia rimas dan minta balik. Okay, so kalau macam ni mungkin kena tengok balik isu sosial, isu sensori dia. Dia tak suka bergaul, itu lebih kepada mungkin sosial. Dan itu adalah biasa kemahiran sosial, kemahiran di tempat orang ramai. Yang ni dapat through experience. So kena tengok balik sepanjang hidup anak ni, daripada sepanjang dia membesar, adakah banyak pendedahan yang kita bagi dengan orang dekat luar, ataupun memang dia banyak habiskan masa dia bersendirian dekat rumah dengan handphone, dengan TV. Kalau itu yang sekarang dia buat, memang kebanyakan masa dia daripada dia kecil. Kebanyakan masa memang begitu. Of course bila keluar kat tempat ramai orang, dia akan jadi tak biasa. Dia akan rasa rimas, bising. Sebab selama ni aku tak pernah dapat, kenapa sekarang. Contohlah macam kita kan, kalau kita biasa, kita ni jenis family yang tak ramai. Contohlah, saya bagi contoh. Katalah kita ni jenis family yang kita anak tunggal contoh. Saya tak ada anak tunggal tapi saya bagi contoh lah. Kita ni anak tunggal, kat rumah kita ada mak ayah kita dan kita je. So kita biasa tak ramai orang. Kita biasa macam tu. Biasa kita nak apa pun kita dapat. Contohlah kita biasa macam tu. Just imagine tiba-tiba kita dibawa ke satu tempat yang tiba-tiba ramai orang. Rumah penuh. Toilet kena share. Contoh berebut toilet. Kan selama ni aku masuk toilet tak ada masalah pun. Ni kenapa kena berebut, nak makan pun kan. Mungkin kadang-kadang ada setengah orang dia rasa seronok sebab ramai, ada setengah orang dia akan rasa rimas. Macam mak susahnya lah ramai orang ni, rimas ramai, bising lah, nak TV pun nak kena share, dia akan rasa rimas. So lebih kepada training sebenarnya. Social adalah training. Sensory kita macam mana, how we receive environment sekeliling juga through training. Jadi nak dikira masalah ke tak masalah, yang tu saya kalau saya ikut carta normal, pelat tu memang dah masalah lah. 8 tahun sepatutnya dah tak pelat.
Okey, kalau ikut carta saya ikut yang tu. Tapi kalau dari sudut kadang-kadang normal ni dia subjektif, bagi saya normal tu subjektif. Macam mana orang sekeliling melihat persepsi kita kan. Normal tu kadang-kadang persepsi kita. Kalau sikap ataupun behavior lebih kepada persepsi lah, persepsi masyarakat, persepsi orang sekeliling yang menentukan normal ataupun tidak normal perangai seseorang tu. Tapi kalau mengikut perkembangan secara kita panggil secara skill lah, kemahiran apa yang praktikal, bukan praktikal, secara kita panggil yang tu lah umur apa patut dapat apa, yang tu kan. Yang tu kalau kata 8 tahun masih pelat memang masalah lah. Sebab 8 tahun sepatutnya memang dah tak ada pelat langsung dah. So kalau pelat kena check apa jenis pelat dan yang pertama, and then seterusnya kena check juga dari segi yang bercakap tu. Kalau let's say bercakap sikit sangat, vocab dia okey ke tak, perkembangan bahasa dia okey ke tak, adakah bercakap sikit tu disebabkan dia memang tak suka bercakap dengan orang ataupun disebabkan bahasa dia yang sikit, vocab yang sikit. So kalau disebabkan dia tak suka bercakap dengan orang, itu mungkin lebih kepada social. Tapi kalau let's say dia bercakap sikit disebabkan oleh memang dia tak banyak vocab, dia memang tak reti nak buat ayat panjang, so yang itu masalah bahasa. So rawatan dia adalah berbeza. Masalah bahasa, rawatan bahasa. Tapi kalau masalah social, memang kena jumpa orang, kena belajar terus berjumpa orang, dia macam mana, how to react bila jumpa orang. So kena training dekat situ. Kan kita pun kalau selalu tengok TV dengan phone pun kurang bersosial kan. Jadi masalah normal sikap tu normal ke tak itu ditentukan oleh komuniti. Refer siapa tanpa terapis. Terapis kalau bercakap bahasa speech terapis, kalau fokus ada masalah eye contact, ada masalah attention, masalah sensory, itu jumpa occupational therapist. Anak setahun 8 tapi belum bercakap, hanya boleh cakap baba. Ni pun sama, kena tengok kenapa masih lagi tak boleh. Dia macam ni tahu. Ni untuk semua tahu semua. Kalau anak yang belum bercakap, kita kena tengok kemahiran apa yang dia kurang. Dia tak sama tahu untuk si anak-anak. Dia bukan ada okey kalau tak cakap je buat je aktiviti ni. Salah satu yang saya selalu ajar semua orang adalah banyakkan komen tu. Yang itu umum. Okay, banyakkan komen main tadi yang saya ajar tadi tu kan, itu umum. Itu let's say semua orang kena buat untuk banyakkan vocab, that's the technique yang nak kena buat. Tapi ada kalanya ada setengah kanak-kanak walaupun kita komen, walaupun kita banyak bagi vocab, tapi dia ada masalah untuk receive. Receive ni masalah macam nak terima, nak faham, nak simpan. Masalah dekat nak masuk tu, vocab nak masuk tu. Kita bagi banyak tapi dia tak boleh terima because of dia ada something yang menghalang dia ataupun masalah lain yang menyebabkan dia tak boleh nak terima dengan banyak. So itu masalah pada anak. Contoh saya kata anak tadi dia contohlah dia ada masalah pada fokus. Dia tak boleh nak fokus. Let's say kalau aktiviti pun dia macam tak boleh nak aware pun kita cakap apa dengan dia tak boleh nak dapat pun apa yang kita cakap. Jadi let's say kalau kita cakap banyak sekalipun, vocab tu tak masuk pun, dia tak simpan dan dia tak disimpan dekat dalam ni. So kalau tak ada isi, nak keluar memang tak ada. Isi tak ada, nak keluar memang tak ada sebab dia pengisian, dia kena isi, input tu kena diisi. Right, jadi kadang-kadang kita memang bagi input banyak tapi anak tu nak terima masalah. So adakah masalah pada anak ni nak terima, yang tu yang kita nak check selalunya. So aktiviti apa nak kena buat, yang saya kata banyakkan bercakap semua tu, yes itu adalah umum, semua kena buat, yang tu memang kena buat. Siapa-siapa pun anak ada eye contact ke tak ada eye contact ke, ada masalah fokus ke tak ada masalah fokus ke, memang kena buat yang tu. Tapi let's say anak tu ada masalah fokus, contoh dia package, dia lambat bercakap, ada masalah fokus. Kita tahu kalau anak ni ada masalah fokus, dia memang akan susah kalau kita bagi input banyak pun mungkin tak masuk pun. Kita bagi banyak tapi tak masuk, dia tak boleh receive, dia tak boleh simpan, dia tak ingat pun benda tu. Macam kita pergi kelas tak fokus, main phone dalam kelas. Cikgu mengajar kat depan tuntang pun still kita mungkin tak dapat banyak, mungkin dapat sikit je. Berbanding kalau kita really fokus dan really put the effort untuk kita boleh fokus, yang tu kita akan dapat lebih banyak. Dia sama konsep dia. Okay, so kalau let's say anak ni masalah fokus, dia mungkin perlukan rawatan ekstra untuk betulkan balik fokus ini, improve fokus tadi ni. So bila fokus tu improve, barulah bila kita bagi input dia boleh receive dengan baik. So bila dia boleh receive dengan baik, vocab tu akan bertambah banyak. Dia macam tu. So let's say lah kalau kata belum bercakap, yang ini benda yang kita nak kena check.
fokus dia, eye contact dia, adakah kemahiran intelektual, IQ dia tu berada pada level yang sepatutnya, perkembangan mental tu adakah berada pada level yang sepatutnya. So kalau kata let's say perkembangan mental, IQ ataupun kognitif kita panggil perkembangan kognitif ataupun perkembangan berfikir anak ni kalau rendah sangat, tak berada di level yang sepatutnya macam usia dia. Katalah usia dah 2 tahun tapi level kognitif dia rendah macam umur bawah setahun. So definitely skill yang ditunjukkan macam tu. Sebab kognitif dia macam tu. Kemahiran berfikir dia macam budak umur setahun. Jadi kemahiran yang kita akan nampak pada anak ni adalah macam umur setahun. Walaupun usia dia dah 2 tahun. So dia ada. So kita kena tengok kognitif dia development okey ke tak okey. Dia macam tu. Berapa kognitif dia sekarang ni berada di level yang sepatutnya ataupun tidak. So kalau kata let's say kognitif dia rendah, so yang tu yang kita nak kena bantu untuk improve. Kan? So apa benda maksudnya kita kena tengok banyak kemahiran untuk menentukan kenapa dia masih lagi tak bercakap. Tapi secara umumnya, saya bagi secara umumnya bila kita nak ajar anak bercakap, bila kita nak suruh dia banyak bercakap, dia kena naikkan vocab yang dia faham. Naikkan, tambah vocab yang dia faham, insya-Allah yang disebut akan meningkat. Jangan sibuk suruh dia suruh ikut je kita sebut, tak. Maksudnya naikkan dia benda yang dia faham. Banyakkan bagi input. Itu secara umum. Tapi kena tengok juga ada tak benda yang menghalang dia daripada dapat input. Dia macam tu. Jadi setiap anak mungkin ada, setengah anak mungkin tak ada. So itu pentingnya untuk anda refer kepada terapis lah sebenarnya. Bukan saya dan tim saya je. Mana-mana tempat nak pergilah. Kan, just advice saya. Saya punya advice, bukan suruh datang kat saya je, tak. Kan nak pergi tempat lain, pergilah mana-mana tempat yang ada terapis, pergi check. Kan nanti kata aku nak menjual pula kan. Kan tak, bukan dengan saya je, pergilah mana-mana nak pergi. Alright, sebab kalau kita tak tahu isu yang menghalang dia daripada receive tu, yang isunya jadi kita macam kenapa anak ni tak dapat-dapat dah, pasal bila kita cakap dia tak boleh buat, rupa-rupanya ada benda yang ada kemahiran ataupun ada masalah pada anak tadi ni, dia menghalang daripada dia nak receive lebih banyak daripada kita. Dia macam tu. Okay. Macam mana nak handle anak, tak nak marah-marah. Kan kita kena cool. Dia macam ni lah. Dia semua benda ni kalau katalah belajar emosi, handle anak ni, well more on parenting kan. Satu je benda yang anda kena ada dalam diri anda, kena tenang. Okay, untuk handle anak behavior especially kan, sikap anak, emosi anak, tantrum anak. Benda pertama yang anda kena buat adalah kena tenang dulu. Dan tenang. Jangan terlalu gopoh-gapah. Especially kalau kita tahu okay, dia memang tengah buat perangai. Dia memang tengah kan. Kalau kita tahu orang ini tengah buat perangai. Kalau tengah buat perangai, kena relax. Kalau marah-marah letih, saya malas marah-marah semua ni, ada time yang saya marah lah. Tapi relax je, cool dulu, relax dulu, berfikir sejenak. It's okay untuk biarlah anak tu nangis sekejap. Yang penting kita berfikir dulu. Jangan terus attend masa kita tengah kelang kabut, sebab nanti dia jadi macam kita pun nak marah, kita nak menengking balik, anak tu naik, kita pun sama naik. Kan, nanti dia jadi berlawan-lawan tu, emosi dia berlaga-laga. Okay, so kena relax dulu, kita kena tenang dulu. So kalau kata anak tu tengah marah, it's okay, macam okay. Bagi dia time untuk handle dia punya emotion. Dia bukan semua emosi anak kita kena handle. Anak tu pun sendiri kena belajar untuk handle emosi dia juga. Kalau kata dia tengah marah, apa dia nak kena buat? Kita tengah marah, kita buat apa? Kita orang dewasa, tengah marah, kita buat apa? So mungkin setiap orang berbeza-beza cara dia. Kita orang dewasa pun tak sama kan cara kita handle emosi. Sama ada benda tu appropriate ataupun tidak lah. Ada orang nak marah, memang aku hambur je. Aku maki je orang, contoh. Dan marah dia hambur je. Ada setengah orang marah dia diam. Ada setengah tu marah dia buat benda lain, dia pergi buat kerja lain. Dia cara untuk setiap orang handle marah dia berbeza. Ada orang nak marah dia suka jerit. Kan, tutup bantal kat muka jerit. Kan, ada orang handle macam tu. So it depends, maksudnya berbeza-beza. Setiap anak tu pun dia kena belajar how to manage dia punya emosi dia. Kalau dia sedih, apa benda, kita hanya boleh guide. Tapi bukan kita yang kena tunjukkan, bukan kita tahu yang maksudnya setiap kali dia marah je kita kena cari cara. Macam mana nak bagi dia tak marah ni, bukan. Marah, sedih, everything tu adalah emosi yang memang dah dimasukkan ke dalam manusia. Semua orang ada emosi. It's a matter of how to handle.
Kalau anak-anak marah, kalau kata benda tu memang patut dia marah, memang dia rasa marah, memang contohlah dia nak tak dapat apa yang dia nak dan dia marah, dia tu logik untuk seorang kanak-kanak marah sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Kita pun tak dapat apa kita nak, kita marah kan. Kan? So kalau anak tu nak something dia tak dapat, dia pun marah, dia kata dia mengamuk. It's okay, kita kena tunjukkan cara apa. Cara yang firm kata kalau benda tu memang tak boleh, kita tahu benda tu tak bagus untuk dia, dan tak payah bagilah. Walaupun dia mengamuk sekalipun, kata no, tak dapat. Tukar dia punya, distract dia punya kepada benda lain ke, depends. Tapi maksudnya kalau kata is no, maksudnya be firm, satu kena firm, satu lagi maksudnya tengoklah perlu layan ke tak perlu layan. Kalau benda tak perlu layan, tak payah layan pun tak apa. Saya selalu je ignore sikap-sikap yang kata kita tak perlu layan. Kan? Kata macam ada benda yang kita rasa macam okay, buat perangai lah ni. Buatlah perangai habis-habis, sekejap lagi datang balik. Settlekan dulu, buat perangai tu bagi habis, nangis bagi habis dulu, settle. Okay, sekejap lagi kita continue buat apa yang kita nak buat. Dah habis dah perangai tu, okay settle, okay dah. Okay, kita buatlah macam biasa. Tak ada benda yang, jangan buat benda yang just handle macam kita lah. Kalau orang dewasa pun kalau kata okay nak nangis, apa nangis dulu, nangis. Kan kita suruh macam tu kan. Kalau dia marah ke apa, tak apa. Kalau nangis je dulu. Nangis dulu habis-habis dan nanti baru we talk about it. Baru kita cakap pasal benda tu bila dah habis. So just bagi masa untuk dia, bagi masa untuk kita. Dia tak perlu segera sangatlah kalau melibatkan emosi, melibatkan sikap ni. Okay? Kecuali kalau anak tu memang ada masalah sensori yang hantu-hantu kepala kat dinding, mungkin sampai luka, yang tu kena cepat lah. Sebab yang tu melibatkan bahayanya tak bahaya kan. Anak saya baru doktor cakap kena autism sebab anak saya speech delay. Tak semestinya tau. Dia kena tengok lah. Dia tak semestinya anak tu delay lambat bercakap je, automatik adalah autism. Bukan. Okay, autism dia ada banyak ciri yang kita kena tengok untuk menentukan dia autism ataupun tidak lah. Maksudnya dia adalah gabungan ciri. Autism ni adalah gabungan ciri-ciri. Salah satu dia lambat bercakap. Daripada katalah dia ada berpuluh-puluh ciri, salah satu dia lambat bercakap. Tapi kalau katalah anak ni lambat bercakap, ciri-ciri lain tu tak ada. Maksud tak adalah dia jadi autism. Jadi maksudnya ada banyak ciri yang kena tengok. So yang tu anda kena refer kepada child psychiatrist untuk tengoklah. Okay, tapi diagnose ke, macam saya katalah, diagnose ke tak diagnose ke, kita nak kena tolong juga anak tu kan. Kalau diagnose pun macam tu juga anak tu, kalau tak didiagnose pun sama condition dia, tak berubah pun walaupun diagnose. Kalau dah anak tu salah diagnose, misdiagnose sekalipun dia tak berubah pun, anak tu sama je. Letaklah apa-apa level pun dia tetap condition dia macam tu. So apa yang kita nak kena tahu adalah apa benda yang kita nak bantu dia, kat mana kita nak bantu dia. Kan kalau kata autism sesama autism pun benda tak sama pun. Kalau kata anak A didiagnosis autism, anak B didiagnosis autism, dua-dua ni kadang-kadang benda yang kita nak bantu dia berbeza. Ikut apa ciri-ciri yang dia kurang tadi itulah. Anak ni mungkin kekurangan dia kat sini, yang kita tambah baik anak ni, kekurangan dia kat sini. Jadi setiap anak tu berbeza keperluan dia walaupun diagnosis dia sama. Okay. Alright, dah sejam lah. Setahun 11, 2. Normal lah tu. Dah boleh 2 patah. Okay. Okay, last lah. Saya nampak macam ada yang komen tentang bahasa sendiri. Banyak bulan improvement, tiru aksi banyak. Okay, fine gross motor. Okay,
Kenal haiwan. Okay, anak 2 tahun 2 bulan masih tak tiru bunyi, dah banyak bulan ajar. Okay, improvement dari tiru aksi banyak. Fine gross motor 2-3 bulan. Okay. Aktiviti rutin and vocab banyak ajar. Alright. Kenal haiwan tapi tak tiru bunyi lagi. Okay. Alright, so kalau kes yang tak tiru bunyi ni kan, maksudnya kefahaman dah bagus. Tapi yang ni kena better lah, better kalau ada peluang untuk jumpa dengan speech therapy, better pergi jumpa juga. Other than that, buat kat rumah sebab kadang-kadang kita kena identify dari sudut dia punya kebolehan untuk membuat bunyi tu. Dia ada satu maksudnya sekarang ni dari kita tengok juga dari sudut makan okey ke tak. Maksudnya oromotor ni lah okey ke tak dia punya structure, dia punya fungsi okey ke tak. Sebab kalau lah let's say kita nampak perkembangan dari sudut kefahaman bagus, vocab pun dah banyak yang difahami, let's say verbal punya kefahaman tu dah bagus. Kan dia kena, maksudnya kalau kita bagi arahan tu memang dia boleh buat walaupun hanya arahan tu verbal, dia tak perlu dah kita nak tunjuk sangat, tak perlu dah sampai tahap kita nak kena tarik tangan dia dan buat. Macam kalau kita bagi arahan tu okey buat ni, anak terus boleh buat. Maksudnya secara verbal anak dah boleh buat. Kalau macam tu menunjukkan kefahaman dia dah bagus lah, tapi masih lagi tak tiru bunyi. And then kalau untuk meniru bunyi ni dia ada satu nama yang dipanggil sebagai motor planning. Motor planning. So kalau untuk motor planning ni dia sebenarnya melibatkan arahan, dia melibatkan macam ni. Maksudnya arahan yang kita bagi tu dia akan receive di otak. Maksudnya anak tu akan receive semua perkataan disimpan. Untuk faham tak ada masalah. Dia naik maksudnya dia masuk ke otak tak ada masalah. Daripada otak, otak akan bagi arahan untuk sebut. Dia dua proses yang berbeza tau. Faham dengan sebut dua proses yang berbeza, tak sama. Otak yang lain yang kawal. Bahagian yang lain, bukan otak lain, maksudnya otak ni juga, cuma bahagian yang kontrol tu adalah dua bahagian yang berbeza. Kefahaman bahagian lain, penghasilan bahagian lain. Kefahaman untuk faham tu dia ada satu bahagian otak, yang untuk menghasilkan ni satu bahagian lain. Kan dia ada broadcast dengan Wernicke, nama-nama dia tu lah, tapi tak perlu tahu nama tu. Okay. Tak perlu tahu pun nama bahagian otak tu, tapi nak tahunya adalah dua bahagian berbeza. Jadi untuk seseorang tu faham, proses dia berbeza, bahagian otak lain kontrol dia. Tapi untuk sebut dia another proses. Dia bukan faham terus boleh sebut tau. Koordinasi motor planning. Motor planning tu adalah otak bagi arahan kepada mulut ni macam mana nak gerakkan dia. Nak gerakkan macam mana. So yang pertama sekali untuk kita identify sama ada anak ni ada motor planning ataupun tidak. Tapi 2 tahun lebih ni kita susah nak identify lagi. Sebab macam saya kata kat sini belum matang. Semua organ yang articulatus kita panggil ni belum matang. So first kali ada dan tiru bunyi, boleh tak dia tiru pergerakan mulut? Yang ni tengok dulu. Boleh tak anak ni tiru pergerakan mulut tanpa suara, boleh tak? As simple as that. Maksudnya contohlah kalau kita nak gosok gigi kan dengan dia, adik buat macam ni. Mulut buat macam ni. Nak gosok gigi buat macam ni mulut. Boleh tak dia tiru pergerakan tu? Pergerakan mulut ya. Buka mulut. Boleh tak dia buka? Dia tiru pergerakan mulut tu. Pergerakan mulut dulu. Kan? And then cuba buat macam nak tiup benda ke. Kita nak tiup ni, moncong bibir mulut. Moncong bibir, boleh tak dia tiru pergerakan moncong? Kalau tak tiup pun moncong tu boleh buat tak? Kan, boleh tak dia tiru pergerakan mulut? So tu kena tengok yang pertama. Katalah kalau tak boleh tiru bunyi lagi, bunyi haiwan, kuek kuek kuek, dia banyak koordinasi. Miau dia banyak koordinasi. Koordinasi asas buka mulut, tutup mulut, boleh tak dia tiru? Bukan dia buat sendiri tau, dia tiru kita buat. Dia buat macam ni mulut. Kan? So kalau boleh tiru mulut, maksudnya sepatutnya koordinasi tu tak ada isu sangat. Kan? Tak ada isu sangat. Cumanya sekarang ni mungkin ajar mulut campur bunyi. Jangan terus pergi kepada tiru bunyi yang complicated lah. Kuek kuek kuek, miau mu tu susah tau. Pergi dulu kepada yang simple, contohnya
Nak gosok gigi, tiru pergerakan mulut. Adik, bukannya buat tu simple je, just satu sounds je dulu. Ataupun buka mulut besar-besar ataupun kalau nak tiup tu kan, moncong. Okey, tiup macam ni, keluarkan angin dia. Puh, puh, keluarkan angin. Tu bunyi pi. Puh, tu bunyi puh, tu adalah bunyi pi. Bunyi pi, satu bunyi. Pi, puh. Kan? So maksudnya sebelum kita pergi kepada yang complicated, yang susah, miau, meh, i, a, u. Tu miau, kombinasi pergerakan. Kan? So start dulu dengan yang simple. Puan start dulu dengan yang simple, just mungkin untuk kita improve dari segi motor planning dia. Motor planning tu maksudnya kita nak ajak otak untuk bagi instruction dekat mulut ni, macam mana nak menggerakkan bibir dan buat satu bunyi je dulu. Ataupun macam contoh ye dulu ke, kan? Tapi yang seeloknya something yang anak tu boleh buat pergerakan dan satu bunyi dulu. Tengok macam mana. Dan lepas tu baru kita start combine. Ataupun macam kan, buka mulut je, kita buka mulut besar-besar. Kalau anak yang dia nak cuba tiru kan, sometimes anak bagus tau, dia, bila kita buat dia cuba nak tiru tu, ajar dulu yang simple. I, a, u, o. Something yang jatuh ke benda, tunjuk mulut, something yang macam tu. Okay, just ajar bunyi yang simple dulu. Dan nanti baru kita tengok bila anak tu dah hafal satu-satu ni, dan baru kita start combine. Iyo, iyo, iyo. Dua bunyi. So maksudnya sikit-sikit. Just tengok macam mana. Okay, cuba buat yang tu dulu. Sebab sometimes mungkin kadang-kadang anak tu dia tak reti macam mana nak mengkoordinasi pada peringkat awal. Tapi once dia dah start buat, baru dia nampak, okay, macam tu cara nak keluarkan sounds, macam tu cara nak gerakkan mulut dan keluarkan bunyi. Untuk starting tu sometimes it is a bit struggle kat situ. Okay, Puan cuba-cuba yang tu dulu. Alright? Okay, dah sejam lebih kan? Cukup lah tu. Nantilah kita sembang lagi. Alright, nanti kita sembang-sembang lagi. Okay, so saya buat tengah-tengah hari ni apa malam nanti saya tak sure saya sempat ke tak buat kelas. Sebab malam saya pun ada kelas. Tapi ada topik jugalah saya ingat saya nak buat. Tak apa, nanti saya tengok macam mana. Alright. Okay, so hopefully menjawab beberapa soalan. Mungkin memberi jawapan treatment spesifik tu mungkin taklah kan. Tapi at least ada some idea ataupun some knowledge yang anda dapat daripada sharing saya hari ni. So thank you so much pada yang join. Thank you so much pada yang menyertai saya hari ini. So selamat tengah hari, selamat makan tengah hari. Thank you so much. Itu saja dari saya. Bye. Assalamualaikum.